kat sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, good evening. Jadi first of all, mula-mula sekali let me minta maaf sangat-sangat, because patutnya I was supposed to do this episode ni semalam pasal memang selalu memang kita punya schedule is every Saturday 5.40 petang, the gardening hacks with the 3Qs. Tetapi semalam ada some unforeseen circumstances dan I terpaksa postpone ke hari ni. Actually semalam pagi I ada seminar, ada business seminar, seminar keusahawanan. Tapi seminar tu sepatutnya mula daripada awal pagi hingga sepatutnya habis pukul 12 tengah hari, tapi got drag on nanti pukul 2 lebih. Kami sampai rumah pun dah pukul 3 lebih. And then semalam pula coincidentally was anak bongsu punya birthday. Ni lah dia ni, tu gede-gede sangat nak tunjuk ni. Ni apa dia ni? Hi, I bought the boy. Ni hadiah birthday dia lah ni. Sonok nak tunjuk dengan semua orang. Semalam dia punya birthday. Birthday dia semalam 27 Januari. And then my wife prepared some small celebration lah. Masak sendiri je semua. Masak sendiri, ada satu small cake untuk dia. Buka dia. Dan lepas habis semua tu, memang semua pun dah letih dah. Kesian dekat the 3Qs. So kita terpaksa postpone ke hari ni, ya. Okay, nak tunjuk apa Huit? Mana hadiah Huit? Oh, ni hadiah banyaknya. Dia punya semua hadiah ni. Okay, nak tunjuk dekat. Dia nak start ni, dia nak sama. People, do like subscribe this video. Please. Subscribe this video. Okay, good. Subscribe to our video, to our channel. Thumbs up this video. Okay, thumbs up this video, right? Okay, thumbs up our channel. Bye bye, and boxy coming soon. Bye bye. Alright, bye bye everyone. Okay ingat balik last week kita cerita pasal apa? Last week kita cerita pasal serbuk teh. We did a few hacks menggunakan serbuk teh. Serbuk teh tu serbuk teh, either serbuk teh biasa ataupun uncang teh yang mana yang dah digunakan. So that what we did last week, that was last week's punya episode. And if you want to tengok balik recording dia ataupun nak baca notes on bukan saja minggu lepas tapi minggu-minggu yang sebelumnya dan segala perkongsian saya selama ini dekat dalam dekat on air macam ni, you boleh please subscribe, bukan subscribe lah, please join our group. Link tu ada dekat bawah ni. Link tu boleh tengok dekat sebelum ni, ada pernah share sebelum ni. And kalau tak jumpa link tu, you just stay tuned. I will share with you the link lepas habis this streaming, the live streaming. I will share you the link of our 3Qs Garden punya group. Dekat dalam group tu you boleh tengok recording yang lalu, ada notes, ada nota-nota yang I dah prepare untuk every sharing yang I buat. And then ada small videos, ada macam-macam tips gardening, banyak hack lah, banyak cara apa benda yang kita buat, small hack lah, besar punya hack, small hack, semua yang ada dekat dalam tu. Boleh baca pelan-pelan on your own time. Yang penting you kena masuk dulu and join the group first. Join the group first and then stay tuned. I will share you the link later. Okay, so dah minggu sudah kita dah buat pasal serbuk teh. So naturally hari ni kita mesti nak kena buat apa dia kita nak buat minggu ni. Kita dah cerita dekat semua orang, seminggu sudah kita buat teh. Hari ni kita kena buat, of course, kita buat kopi. Kita dah cerita dah sebelum ni. Minggu ni tak ada surprise apa. Daripada minggu sudah lepas habis the sharing tu, the episode tu, I dah cakap dah. Okay dah, kita dah buat pasal teh, dan naturally mestilah hari ni kita kena buat pasal kopi pula, ya. Okay, hari ni I'm going to share some few hacks
yang berkaitan dengan kopi ya. Berkaitan dengan serbuk kopi. Serbuk kopi tu, serbuk kopi yang kita bancuk kopi lah. Ya, sekarang ni ada uncang, ada serbuk kopi yang loose tu macam mana, anything at all, asalkan ianya serbuk kopi ataupun we call it ground coffee ya. Ground coffee itu yang serbuk tu. Halus ke kasar ke tak kisah, asalkan namanya kopi. Tapi kopi yang instant tu, yang itu tak boleh lah. Yang instant coffee tu, kalau contohlah kalau ada instant coffee dekat rumah yang dah expired, nak boleh guna ke? Yang tu tak boleh lah. Kerana instant coffee tu biasanya dia dah ada gula kat dalam tu. Dia ada gula, dia ada creamer, so akan jadi benda lain pula dia. Kita tak boleh nak guna. Kita nak guna kopi betul-betul punya kopi. Sebetul-betul punya kopi. Okay, jadi sebelum I continue, please I nak remind you, please let me remind you that this program ni I've been doing this for many weeks dah. Tahun ni kita baru bermula dengan new program ni, which is gardening hacks with the 3Qs garden. Dan tahun lepas kita buat gardening Q&A. Okay, tahun ni kita baru start this new program ni, dah 3 minggu 4 minggu kita buat 4 minggu dah kan. 4 minggu dah kita buat. Ya ke 4 minggu? I think so lah. Boleh tengok balik nanti. Sejak daripada awal tahun itulah. So ialah kot 4 minggu kan. Ini 27 kan. So dah 4 minggu dah kita buat this gardening hacks with the 3Qs garden. Okay, program ni sangat-sangat bergantung kepada it really depends on your sincere contribution. Sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan semua. So it's actually sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan semua untuk kami punya bandwidth ni. Yang ni kalau nak buat sharing macam ni, tak boleh nak guna wifi lah. Kalau nak boleh wifi rumah biasa, kerana bandwidth dia tak cukup, dia selalu sangkut-sangkut, kualiti tu jadi terjejas. So we have to have our own dedicated punya punya data untuk both of this platform ni. So jadi itu semua adalah bergantung pada sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan semua. So jadi dan bukan itu saja, segala kita untuk sediakan bahan-bahan, dan juga of course the most important is upah-upah untuk the 3Qs ni. Mereka pun bersusah payah membantu saya untuk contribute to this program lah, membantu buat prepare barang lah, dan duduk kat sini sambil kita bersemak-semak. So please kami sangat menghargai, kami sangat mengharapkan sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan semua, sama ada melalui sumbangan ikhlas melalui QR code yang akan saya share juga kejap lagi, ataupun melalui support to our little store dekat sini lah. Store kami ada berbagai macam biji benih, ada 30 lebih, I think ada 30 lebih 40 lebih biji benih kat dalam tu. Saya sendiri pun dah tak ingat ada berapa banyak, memang ada banyak biji benih dekat dalam tu. Biji benih tu semua adalah daripada garden kami sendiri dan beberapa kawan-kawan kami yang lain ya. Mostly 90% of the seed adalah daripada garden kami sendiri, dan juga daripada kebun yang saya sendiri usahakan suatu masa dahulu, yang ada kami simpan semuanya heirloom seed. Heirloom seeds mean they are non-hybrid, organic non-hybrid seeds. Apa yang bestnya non-hybrid heirloom seed ni, yang tu insya-Allah nanti kita akan cerita. Ataupun kalau join group yang saya cerita tadi tu, boleh baca kat dalam tu apa kepentingannya heirloom seed ni. Heirloom kalau dalam bahasa Melayu dia panggil biji benih warisan ya, lebih kurang macam tu kan. Warisan. Okay, so thank you so much. I deeply appreciate all your sincere contribution. Kami sangat-sangat menghargai segala sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan semua. Ataupun kurang-kurangnya masuk kat dalam store kami, dua store ada dekat sini. Masuk kat dalam store kami dalam platform hitam ni, platform biru ni. Kat biru ni ada saya share link kat bawah ni. Kat platform hitam ni boleh klik dekat atas tu. Dekat platform hitam ni ada sikit masalah. I don't know why, tapi it seems that selling seeds biji benih ni adalah something yang illegal dekat dalam platform hitam ni. Every time I nak list biji benih dekat platform hitam ni, selalu kena reject, selalu kena buang, selalu kena add, dia kata violation lah,
unsupported product lah, you cannot sell this here lah. Dan bila dia cakap ada violation, tapi dia tak beritahu apa violationnya. Dah puas dah saya membaca mengulang-ulang kali, dah khatam berapa banyak kali dah, tapi still tak jumpa di manakah violationnya menjual biji benih dekat dalam platform hitam ni. So if you want biji benih, you can click dekat can go to my profile, boleh klik link dekat situ untuk dapatkan biji-biji benih dekat dalam saya punya online store dekat situ. So boleh klik boleh check dekat dalam my profile. Tetapi dekat dalam platform hitam ni boleh beli produk-produk lain daripada kebun 3Q's Garden, iaitu berat maghrib. Yang sekarang ni tengah trending sekarang ni, stevia kering ni. I don't know why tiba-tiba stevia sangat-sangat laku dalam minggu ni. Every time orang order masuk stevia, stevia. Tak tahu, I don't know, something ada something lah yang trending sekarang ni ya. Okey, kita sambung tadi ya, kopi tadi. Okey, sorry termelalut sikit. Okey, kopi ni kan dulu dalam I think lebih kurang 4-5 tahun yang lalu, kat mana-mana kita boleh dapat coffee powder ni yang dah digunakan ni, kita boleh dapat for free. Ya, saya ingat lagi masa tu saya sihat lagi, boleh pergi ke mana-mana, boleh pergi sendiri, berjalan ke mana-mana. Saya ingat lagi masa tu Koyom selalu ikut masa tu. Kami pergi Starbucks, kami pergi Coffee Bean, bukannya nak beli kopi ya, bukannya nak minum kopi. Kami pergi kedai-kedai macam tu bukan nak minum kopi, tapi kami ambil kopi yang dah digunakan, the used coffee ground tu. Diorang letak kat depan kaunter tu, it's free to take. Boleh ambil free. Sekarang I'm not sure kalau boleh dapat free ke lagi, tetapi banyak kafe-kafe hipster ni, dulu pun dia orang bagi free juga. Kafe-kafe hipster ni yang jual kopi macam-macam lah, yang ada bunga lah, ada daun apa semua tu, hipster cafe ni dulu dia bagi free ya. Coffee ground yang dah digunakan ni dulu dia orang bagi free. Sekarang dia orang jual. Dah jual, mungkin because of the sekarang organic farming punya revelation lah. Dia punya orang dah banyak buat organic farming, orang dah banyak tahu kepentingan dan kegunaannya. Sekarang dia orang dah jual lah, pandai ya. Okey. Apa dia? Sikit lagi lah. Sikit. Salah dia cakap sikit. Tetapi dekat kawasan saya ni, dekat Nimbun Tebal ni, kita masih lagi boleh dapat coffee ground powder for free ya, especially daripada kedai-kedai mamak, restoran masih lagi boleh dapat coffee powder yang dah digunakan ni, boleh dapat free lagi. Okey, tempat lain saya tak tahulah, tapi dekat sini kita boleh dapat lagi free ya, dekat Nimbun Tebal ni, alhamdulillah. Apa dia Goyi? Okey, cepat. Hai kawan. Tengok dia pakai baju apa? Pakai baju apa? Pakai baju K-pop. Seronok dia ni, dia punya birthday present semalam. Dia tak mau tukar dah baju ni daripada semalam dia pakai baju ni. Pagi tadi bangun mandi, dah mandi pakai balik. Dah mandi pakai balik baju ni. Dia kata, you don't want to change your shirt? No. Until when? Because this shirt is you like it so much? Yeah. Okay, alright. Ini dah dia punya favourite Lanky Box ni. Actually dia banyak belajar daripada Lanky Box ni ya. Especially English. Ya mak. Dia baca mak. Dia right now. What's so funny? Ada Uncle Am lah kat situ. Dekat platform hitam ni. Hello Uncle Am. Hello. Hi. Uncle Am. Hi. Uncle Am, tengoklah Koyik ni, dia suka sangat baju ni. Okey, Uncle Am, insya-Allah kita jumpa lagi nanti. Tu Uncle Am dekat sini, tengok dia bagi love banyak-banyak. Cakap thank you Uncle Am. Thank you Uncle Am. Okey. Alright, I want to continue, okay? Okay. Alright. Tanya boleh? Okey. Yang coffee ground ni kan dia digunakan sebagai kompos ke mulching ke apa kan? Okay, good. Tapi boleh guna yang digunakan ke boleh guna yang fresh lagi? Okay, actually dua-dua kita boleh guna. Fresh pun boleh, yang dah digunakan pun boleh. Okay, dua-dua kita boleh guna. Tetapi
you know me kan, Koyum kan. Selama ni I buat gardening, I tak pernah, bukan tak pernah, I jarang sekali I mengajar orang as and you tu untuk beli benda untuk gardening, betul tak? So kalau kita guna fresh punya coffee ground, maknanya I'm telling them, uncle, auntie semua ni, I'm telling them untuk spend money untuk gardening. But I don't want to do that. I don't want to teach them to spend, because gardening ni kita nak berjimat cermat, kita nak yang itulah sebenar-benarnya nikmat gardening tu. Kau ingat tak sepanjang ni lah, let's say tahun sudah lah, senang kita ke 2023, ada berapa kali you nampak I beli something untuk garden kita? Tak ada kan? Tak ada. Memang seboleh-boleh I takkan beli benda untuk gardening unless benda tu betul-betul necessary lah, macam pasu ke, tray ke, yang tu benda something that necessary. Pasu lah sekarang kan I selalu beli pasu-pasu kecil ke, pasal orang selalu beli order anak pokok kan daripada kami. So this anak pokok tu menggunakan pasu, that's why yang itu je lah yang kami beli. Tapi benda-benda ni memang I jarang, memang I tak pernah lah beli benda-benda macam ni, especially fertilizer. Kebanyakannya kita buat sendiri dan juga menggunakan bahan-bahan rumah, household item. So kita tak, kalau boleh jangan belilah, kita guna yang dah digunakan. That's why kadang-kadang ingat tak, kadang-kadang kita pergi kedai mamak, dia diminta serbuk kopi kan, betul lah kan. Serbuk kopi, serbuk teh, semua kita boleh dapat dengan percuma. Yang penting kita berusaha sahaja, betul tak? So yang itulah, the gardening supposed to be very cheap. Kita tak payah nak keluarkan duit nak beli benda-benda, especially input dengan gardening. Kita sambung lagi. So kita guna coffee powder yang dah digunakan, uncang ataupun serbuk kopi tu. Serbuk kopi yang dah digunakan tu jangan buang, kita simpan, kita collect, dan kita boleh guna recycle semula untuk kita punya garden. So that is very important, kita guna yang dah digunakan. Kalau boleh kita jangan spend money for gardening. I nak mengajar, I nak berkongsi cara-cara gardening yang mudah dan murah. Apa-apa kelas yang I pernah buat selama ni, bertahun-tahun dulu, masa saya sihat dulu, sampailah sekarang. Sekarang dah kurang sikit lah bekas dalam keadaan macam ni kan. Tapi apa-apa kelas yang I buat, I memang menekankan ini, memang I stress this out, very very important. I tak mau orang membelanjakan duit untuk gardening. Kita save sebanyak yang boleh. Jadi seterusnya, kopi ni, apa yang ada dekat dalam kopi ni, apa yang best sangat pasal kopi ni? Koyum tahu tak ada apa dekat dalam kopi ni? What is the importance of this coffee powder ni? Apa yang ada dekat kopi ni? Sorry lah, sambil tu minum sikit. Kita minum dulu. NPK ni. NPK. How do you know NPK? Macam mana tahu? Tu kan dia ada cakap Koyum. Alright, kalau dah tahu NPK, apakah makna NPK? Ini susah sikit soalan ni. Yang PK tu aku tak tahu, tapi yang N tu aku tahu, nitrogen. Alright, very good. NPK ada pada kopi, serbuk kopi ni. Ada NPK pada serbuk kopi ni. N itu adalah, dia dah cakap tadi, kau yang dah cakap tadi, apa dia? N tadi? Nitrogen. Yes, good, nitrogen. P is phosphorus dan K tu adalah potassium. Phosphorus tu bukan Phosphorus betul lah, P. Potasium tu bukan K ke? Potassium K. Kosong. Potasium tu P. I'm really hoping that you ask me that question. N tu senang lah, nitrogen daripada N. Phosphorus pun memang senang lah, daripada P. PHOS, phosphorus, P. Potassium tu kenapa K? Kenapa K potassium tu? Kenapa, tahu tak? Kenapa? I pun tak tahu. I pun tak tahu kenapa potassium tu K. Yang tu, tomorrow you go to school, you boleh tanya dekat you punya science teacher pasal apa potassium tu K. Buat satu. Okay?
Tapi memang potassium tu dia represented by the letter K. Okay, sorry, I'm a gardener, I'm a farmer, I bukan scientist, I bukan chemist. So I tak boleh, I can't remember quite. Mungkin dulu I pernah belajar, mungkin dulu I pernah tahu, tapi I dah lupa dah mengapa potassium tu is represented by the letter K. Nanti esok kita tanya your science teacher. Okay? Alright. Okey, selain daripada itu NPK tadi dia ada balance of NPK yang bersesuaian untuk kita punya tanaman tu. NPK dia tu dia berkadaran dia is mild enough untuk kita boleh gunakan directly kepada tanaman kita. Okey. So that is itu dia punya main punya nutrien yang ada pada kopi ni, Okey, selain daripada itu kopi ni juga mengandungi magnesium dan kalsium. Inilah bezanya dengan teh yang kita ceritakan minggu sudah. Teh pun ada juga NPK. Ya, ada juga balance NPK yang lebih kurang sama macam kopi, tetapi yang berbezanya kopi ni dia ada tambahan lagi. Dia ada magnesium dan kalsium. Both are important elements untuk plants. Dia punya kegunaan dia more to kesihatan general tumbuhan tu, menjadikan tumbuhan tu lebih kuat dan lebih resistant daripada serangan penyakit. Okey, ni apa dia? Kaki. Okay. Ini go to the door and box it. Okay. Alright. Okay. So jadi coffee powder ni, it is actually used untuk the following also lah, iaitu dia improve the soil condition. Dia improve soil condition dengan di mana bila serbuk kopi ni dia kasar-kasar sikit kan, dia kasar-kasar and then dia macam pasir lah sikit kan. So jadi bila kita tambah coffee powder ni dekat tanah, dia akan jadi tanah tu dia tak jadi keras lah. Dia tak jadi keras, tanah tu jadi lebih lembut, especially bila dia mula masuk ke dalam tanah tersebut. Jadi dia ada ruang-ruang udara dekat dalam tanah tersebut untuk menjadikan tanah tu lebih lembut, lebih poros dan tidak dia improve better drainage and aeration. Drainage tu maknanya bila kita siram tu air tu tak bertakung, dan juga aeration tu maknanya bila dia ada ruang-ruang udara dekat dalam tanah tu yang boleh menyebabkan yang memudahkan mikroorganisma mikrob untuk bernafas kat dalam tanah tu. Jadi bila tanah tu dia ada mikrob yang banyak, yang bersesuaian banyak kat dalam tanah tersebut, jadi dia akan menjadi tanah tu dia lebih subur lah, dia jadi lebih gelap, mikrob tu dia senang untuk menguraikan bahan-bahan organik yang lain dan menyebabkan tanah tu akan it will be filled with natural fertilizer daripada mikrob dan serangga-serangga yang beneficial dekat dalam tanah tersebut. And then satu lagi yang penting mengenai coffee powder ni ialah coffee powder ni dia bersifat acidic ya, dia berasid. That's why coffee ni kalau orang tak tahan perut dia tak boleh minum. Dia pedih perut. Tambah lagi kalau tambah lemon pula tu kat dalam kopi tu, memang pedih perut lah untuk setengah orang. Tapi alhamdulillah for me it's okay lah. I tak ada pernah rasa tak ada pernah rasa masalah dengan perut. Every morning I mesti kena kopi O dengan lemon. That is my daily routine setiap pagi. Subuh-subuh dah kena ada kopi O lemon. So far alhamdulillah tak ada masalah apalah. Tapi for some people maybe tak boleh nak tahan. So coffee is a bit acidic. Dia memang sifat dia berasid kopi ni. So jadi maknanya bila kita gunakan kopi ni, tanah tersebut akan menjadi tanah tu dia jadi lebih berasid. Dia lebih berasid tanah tersebut. Jadi bila tanah yang berasid ini adalah sesuai untuk banyak jenis tumbuhan ya, banyak jenis tumbuhan yang memerlukan tanah yang dia punya pH level itu acidic sikit. So jadi tahu tak apa tanaman yang suka pada tanah yang berasid? Do you know, Koyum? Ubi ke? Ubi? Ubi. Kenapa ubi? Sebab Why ubi? Sebab hari tu Koyum nampak Daddy suruh Khalif letak coffee grounds dekat ubi Koyum. Yeah. Are you sure? Yes. Okay, very good. Okay, memang segala tumbuhan yang berubi, which is ubi kayu, ubi keledek,
Kuyum sekarang tengah seronok tanam ubi keledek. Probably insyaAllah next month boleh harvest satu. Dan harvest nanti kita buat live tunjuk dekat orang. Your first harvest of ubi keledek. Oh, ada tangan pula. Okay. Ubi kentang, ubi keledek, semua tumbuhan ini adalah memerlukan tanah yang berasid. Tanah yang berasid. Bukan itu saja, cili dan keluarganya juga memerlukan tanah yang berasid. Apakah keluarga cili? Tahu tak apa keluarga cili? Cili padi. Cili, okey, cili padi. Lagi apa lagi? Cili Tomato. Terung, cili merah, cili benggala, itu semua adalah keluarga cili. Jadi maknanya semua keluarga cili ni dia suka pada tanah yang berasid. Okey, selain daripada itu kita ada cabbage and family. Cabbage, kobis jadi family kobis ni adalah kobis biasa, kobis yang bulat tu, kobis bunga, brokoli also keluarga cabbage Macam mana I tahu kobis dengan brokoli, kailan juga adalah keluarga cabbage? How do I know? Sebab struktur dia sama. Alright, very good. Struktur dia sama dan daun dia Sama. okey, daun dia sama, struktur dia sama. Kobis bunga, kailan, brokoli, semua tu adalah satu family. And they like acidic soil. Mereka suka tanah yang beracidic. Okey, then satu lagi, sama juga macam teh yang kita buat minggu sudah, penggunaan use coffee ground powder ni dia akan attract cacing. Cacing is worms, very important. Worms are very important to the soil, to our soil. Worms ni dia akan menambahkan kesuburan tanah, dia akan meningkatkan kesuburan tanah, dan dia akan improve the soil structure also. And then finally kita boleh jadikan kopi ni, ada kegunaan dia ialah dia adalah dia boleh dijadikan natural pest repellent. Bukannya racun serangga. Racun tu bila kita kena dia mati, serangga tu mati. Dia repellent, maknanya serangga-serangga tertentu tu, perosak tertentu tu dia tak mau datang dekat. Apakah dia perosak yang saya maksudkan? Siput dia sensitif dengan kopi. Dia sensitif dengan, tapi not 100% janganlah pergi bubuh kopi dekat dengan pokok. Lepas tu kalau esok kena juga siput, janganlah marah saya lah, because this is not 100%. Dia boleh mengurangkan risiko serangan siput, kerana siput memang tak suka pada the structure of the coffee dengan juga bau dia. Dia lembik ingat. Dia lembik sangat, dia berbiji-biji. Jadi bila bau tu dia tak suka dah. Tapi kadang-kadang ada siput tu yang dia degil yang mana yang dah tua-tua tu, yang dah besar-besar tu, dia boleh ketahanan dia lebih sikit. Dia pergi juga, tapi bila dia kena kopi tu dekat badan dia jadi pedih, dia jadi tak selesa, dia lari, dia tak datang dah. Okay, understand? Okay, so itu adalah kepentingan kegunaan kopi tadi. Okay, so the hack for today berkenaan dengan kopi. Kita dah cerita tadi apakah kepentingan kopi tu, apakah yang berlaku bila kita guna kopi dekat dalam tanaman, dekat dalam kebun kita, dekat kita punya kebun tepi rumah, dalam pasu ke, atas tanah ke, apakah kegunaan dia tadi. Kita dah cerita 5 kegunaan kopi tersebut. Okay, it's either you use kopi ke, kopi yang dah digunakan ke, ataupun kopi yang fresh pun boleh, ataupun just happen dekat you punya pantry tu ada kopi yang dah jadi keras, dah expired dah, janganlah buang, kita rendam dan kita guna balik. Which brings me to the final part of this program, of today's program, is bagaimana caranya kita nak menggunakan kopi dekat dalam garden kita ni. Macam mana Goyum? Cuba cerita kat semua orang. Macam mana cara kita nak gunakan kopi tadi tu dekat dalam garden kita tu. Selalunya kalau kau yang tengok Khalif buat lah, kan dia selalu suruh Khalif tuangkan sebut kopi kan. Okay. Aku selalu nampak Khalif rendam ke ataupun letak apa. Okay, yes, it's very simple actually. Macam dekat sini, kat rumah sini, kopi yang kami gunakan adalah kopi uncang. Saya selalu gunakan kopi uncang, lebih mudah lah. Saya guna kopi uncang. Jadi bila buat kopi tu, kita guna satu uncang untuk satu jug kecil.
Kemudian uncang tu dah habis petang-petang tu, Khalif dia akan ambil uncang yang dah guna tu, dia pergi bubuh dekat mana-mana tanaman yang dia nak bubuh. Okey. Itu satu cara. Ataupun cara yang lain yang kita boleh buat, itu pun kadang-kadang kita buat juga. Kalau just happen if I'm using coffee ground powder, tak guna yang uncang, jadi kopi yang lebihan serbuk kopi tu dia akan rendam dulu semalaman. Dia memang akan rendam dulu semalaman. Khalif akan rendam semalaman sebelum dia tuang macam biasalah dekat mana-mana tanaman yang berkaitan. So itu saja. Ada kita rendam dulu dan kita tuang, kita siram macam biasa, ataupun kita tabur terus serbuk kopi, kita tabur terus, kita bubuh terus uncang kopi yang dah digunakan tersebut. Itu saja. Very very easy. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat bawah ni, boleh type dekat komen. InsyaAllah saya akan terus jawab. Okey, boleh terus tanya dekat bawah ni. Okey, dan sambil-sambil tu okey, kami menghargai we deeply appreciate all your contribution. Terima kasih. Terima kasih ada orang bagi tadi. Thank you so much. Thank you so much. Okay, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Lepas ni, immediately after this, I akan share the details lah, macam mana caranya untuk tuan-puan buat contribution, your sincere contribution, sumbangan seikhlas hati untuk program kita hari ini dan juga yang akan datang. Dan tuan-puan semua boleh klik link kat bawah tu untuk masuk, untuk browse through our kedai online kecil kami. Tapi sekecil-kecil kedai kami pun, biji benih ada 40 lebih kat situ tau. Ada 40 lebih biji benih heirloom dekat dalam kedai online kami. Boleh tengok pelan-pelan apa benda, boleh masuk dekat dalam kad dulu, sambil-sambil tu bubuh dalam kad tu, esok ke apa ke check out terus ya. Senang saja. Dan semua biji benih kami tu semua adalah heirloom. Kami tak guna hybrid langsung. Kami memang pantang guna hybrid. Kami tak suka guna hybrid. Why hybrid? Kenapa hybrid tu kami tak suka? Kerana kami pantang hybrid tu. Kenapa? Yang tu you kena join group tu. Group yang I dah share sebelum ni, link kat bawah tu. The 3 Q's Garden Group. Masuk kat dalam group tu dan baca pelan-pelan kat sana. Kenapa kita not necessarily, tak semestinya beli biji benih heirloom daripada kami ya. Anywhere you go, kalau nak beli biji benih, cari biji benih heirloom. Kenapa? Baca kat dalam tu nanti. Masuk kat dalam link tu, click on the link, masuk kat dalam tu. I will approve it immediately. Masuk kat dalam group tu dan boleh baca kat dalam tu. Banyak lagi perkongsian lain kat dalam group tersebut. Okey, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, sebentar minum dulu sikit. Minum air apa tu? TOS. Hari ni panas sungguh. Hari tu dia sangat-sangat panas. Okey, Diri nak habis dah ni. Kau nak cakap apa last? Ya. Yang produk baru yang dia kata nak buat clean. Yes, kami ada produk baru coming soon. Sehari 2 ni I akan share. Tak boleh share sekarang lagi. I nak design dia punya label apa semua dulu. Bukan surprise sangat, tapi label semua tak siap design lagi. Komputer pun selalu bermasalah sekarang ni. Kita buat pelan-pelan. Nanti insyaAllah 2-3 hari ni I will kita akan launching. Ada 2 produk baru actually. 2 produk baru kita akan launching dalam masa terdekat ni insyaAllah. Okay Kuit, finally Birthday boy, say Bye-bye. Last one, what you want to say? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, itu je. Ya, bye-bye. Support lagi. Like, kekap this video. Apa ada? Subscribe to our channel. Subscribe all this channel. Dia punya birthday esok, Mami punya birthday pula. Semalam birthday dia, esok birthday Mami. Dia orang serang 2 hari je. Okay, dah. That's it. That's all lah. Ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Bye. Thank you so much kerana meluangkan masa bersama kami hari ini. Lebih kurang setengah jam lebih kurang. Yes, I think so. Okay, next week another program next week as usual. InsyaAllah next week kita balik kepada hari Sabtu pukul 5.40 petang. Ya, 5.40 petang hari Sabtu minggu hadapan. Kita buat topik lain in our ni itulah
in our new program Gardening Hacks with the 3Qs. Okay, hari ini kita dah cerita pasal kopi. Kami dengan secara ikhlas hati, saya dan the 3Q mengharapkan agar tuan-puan mendapat manfaatnya daripada perkongsian kami pada hari ini. Dan kita jumpa lagi Sabtu depan with another new topic. InsyaAllah kita akan cerita dah apa benda kita nak buat minggu depan. Tengok minggu depan, hari Sabtu minggu depan 5.40 petang. Okay, thank you so much. Koyum tekan situ gitu. Thank you so much. We'll see you again next week. Bye-bye from us. Thank The you. 3Qs Garden. Okay, thank you. Bye-bye. Terima kasih atas sokongan tuan-puan dan puan-puan. Thank you for supporting us. Thank you. Bye. Bye-bye.